Mereka duk perendah orang Arab selama ni. Tiba-tiba Nabi tu terbit dalam kalangan bangsa Arab. Jadi mereka tak boleh terima. Bagi mereka itu second class. Macam mana kami nak ikut Nabi tu? Dia terbit dalam bangsa tu. Kami bangsa Yahudi yang mulia. Sebab tu mereka tak boleh terima. Meskipun mereka mengetahui kebenaran dia. Sebab tu pengajaran untuk kita hari ini, jangan berbalik kepada bangsa. Berbaliklah kepada agama. Bangsa apa pun tidak hina kerana bangsa dia, tetapi dihina kerana dosa dia. Itu pun kalau Allah ampunkan dia mulia. Tidak ada bangsa yang mulia kerana bangsa dia, melainkan dia mulia kerana takwa. Baik. Maka tuan-tuan, bila Nabi dilahirkan, Nabi anak yatim. Maka apa lagi ya? Bila Nabi dilahirkan, Nabi anak yatim. Memang tradisi zaman itu, para wanita-wanita pekan ini, Nabi orang pekan lah, orang kota, akan hantar anak mereka agar disusukan oleh para wanita-wanita kampung. Sebab kepercayaan zaman itu, wanita-wanita kampung ni makanan mereka bersih, tak ada preservatif macam kita hari ni contohlah kan. Makanan-makanan di kampung tu tak tercemar. Jadi mereka cuma makan produk-produk kampung saja. Udara-udara juga tidak tercemar. Jadi mudah-mudahan anak yang menyusu dengan anak-anak perempuan di kampung ni, ibu-ibu di kampung ni akan membesar jadi orang yang sihat. Saya ingat aplikasi tu boleh diamalkan dengan zaman sekarang kot. Kita ada anak-anak kecil, orang perempuan yang ada di kampung yang tak ada duit, boleh ambil anak kita menyusu kan, sihat, udara yang segar. Tapi nak buat begitu susahlah pada zaman sekarang ni. Kalau kita boleh buat satu bank susu. Bank susu ni ada fatwa Lais bin Sa'ad. Tapi bukan atas istilah sekadar nama bank susu, tapi kita buat betul-betul bank. Betul-betul bank. Physical bank susu. Kita boleh buat satu kan, tanah wakaf banyak. Satu bank susu kita buat macam bank tu pun. Buat macam bank. Yang mana ada orang boleh daftar nama sebagai orang yang akan berkhidmat memberi susunya, dan orang boleh mendaftar nama sebagai orang yang nak bagi anak dia menyusu, dia tak ada susu. Ada sistem, ada log apa semua tu. Kemudian orang yang mendaftar nak menyusu tu kena ada ambil IC, kena ambil darah, kena ambil semua ni detail, sebab nanti dia akan release sampai esok bila anak tu besar akan jadi adik-beradik susu. Jadi kena ada sampai tahap tu punya rekod. Dan mereka ni juga ada sedikit imbuhan kepada mereka lah. Bermaksud katakan dia nak menyusu saja, ada duit, jadi ada pendapatan kepada dia. Dia juga boleh menyumbang balik susu, dan lebihan susu ni tidak dibuang begitu saja. Lepas tu kena bincang pula bagaimana kalau orang bukan Islam ada isu ni, ada isu tak cukup susu, boleh kan main menyusu dengan anak kita. Jadi majlis fatwa masuk, ada satu board. Oh best tuan kalau boleh masuk bank susu yang kita buat bukan sekadar nama, tapi memang institusi bank susu. Kan masuk, oi saya duk berangan kalau boleh buat macam tu no. Bagi satu model kat Malaysia ni kena ada satu. Ini premis yang orang boleh masuk, isi borang, peluang pekerjaan lah untuk dapat duit, dan peluang juga untuk orang yang tidak ada susu untuk anak nak menyusu. Dan bukan semua orang boleh tawarkan untuk dia menyusu. Maksudnya kita kena check akhlak dia dulu, check dia punya penyakit dia, check dia punya background dia. Oh, mah boleh buat gitu tu. Dan rekod tu simpan, esok sampai ke 20 tahun 30 tahun akan datang anak tu besar, dia tahu tu adik-beradik dia. Mudah-mudahan Malaysia boleh start buat ke arah itu. Baik, sambunglah. Maka orang pakai ambil lah anak-anak orang yang berada ni. Orang daripada perkampungan Bani Sa'ad apa semua ni mai pakai ambil. Halimatus Sa'adah ni antara orang paling miskin dalam kalangan penduduk Bani Sa'ad ni. Dia dengan suami dia, Haris dia kat sana nama suami dia. Depa ni mai naik keldai saja kot. Kedai pun yang kurus yang tak boleh naik dua orang. Mai aku naik hang turun, aku turun hang naik ni. Sampai lambat di Mekah ni, anak-anak orang kaya-kaya ni dia pekat duk ambil habis dah lah. Orang susah, orang Bani Sa'ad yang lain dah ambil dah. Mai dekat Halimatus Sa'adah tak ada siapa, ada Rasulullah SAW seorang je. Itu pun orang tak mau ambil pun. Lelaki ni Muhammad ni orang tak mau ambil pasal anak yatim. Boleh bayar banyak mana sangat. Yalah tadi ada keuangan juga, tapi anak yatim, bapak tak ada kan. Jadi dia pakat tak mau ambil. Jadi masa tu takkan Halimatus Sa'adah nak pulang hampa. Suami dia kata kepada dia, ambillah anak ni. Mudah-mudahan mana nak tahu anak ni jadi berkat kepada kita kan, jadi punca rezeki kepada kita. Maka dia pun ambil juga Muhammad ini. Bila buat balik tu tuan-tuan, mukjizat itu bermula sejak Halimatus Sa'adah ambil bayi Muhammad ini. Keldai dia terus gemuk, terus kuat buat balik kampung Bani Sa'ad. Kemudian kambing-kambing dia beranak, pakat jadi susu jadi banyak. Dia sekelip mata jadi orang kaya bila mana dia menyara, dia menyusui Rasulullah SAW. Itu Halimatus Sa'adah. Sebelumnya Nabi disusukan oleh Suwaibah kan? Suwaibah. Sebelumnya, lepas tu baru Halimatus Sa'adah. Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Baik.
Baik, itu cerita Nabi masa kecil lah. Kemudian ada cerita dalam hadis Sahih Muslim bagaimana Nabi ketika mana kecil didatangi oleh malaikat. Yang malaikat belah dada Nabi, cuci dada Nabi, bawa keluar gumpalan hitam daripada dada Nabi. Itu berlaku ketika mana Nabi kecil. Cuma kadang-kadang kita tersilap. Kita mengatakan itu berlaku sebelum Isra dan Mi'raj. Betul, Isra dan Mi'raj berlaku juga. Tetapi Isra dan Mi'raj tidak berlaku yang malaikat Jibril bawa keluar gumpalan hitam daripada dada Nabi. Itu mengatakan ini ialah bahagian syaitan. Tak ada. Jadi ulama hadis buat kesimpulan pembedahan dada Nabi berlaku 2 kali. Sekali waktu kecil dekat perkampungan Bani Sa'ad itu, yang mana anak-anak ahli betul Sa'ad semua ni balik rumah beritahu kat mak dia, qutila Muhammad telah dibunuh. Budak-budak ni nampak Jibril main dengan Mikail bedah dada Nabi. Bawa keluar gumpalan hitam tu. Itu berlaku masa Nabi kecil. Tapi masa Nabi dah jadi Rasul, dibedah dada Nabi sebelum Isra dan Mi'raj, itu tidak ada ayat yang ini gumpalan hitam itu tak ada. Tapi Nabi dicuci, dimasukkan iman, hikmah, itu ada.